Kerana sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat kehidupan untuk bersama-sama kita dapat terus melakukan ketaatan, ketundukan dan juga kepatuhan kita terhadap segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita kembali bersama-sama menjadi pilihan Allah dengan diberikan kekuatan, diberikan kesempatan dan juga kesihatan untuk bersama-sama kita dapat kembali berkumpul dan juga berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keberadaan dan juga perhimpunan kita pada malam ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di dalam amal-amal yang soleh dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada malam ini tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, bagi menggantikan kuliah Ustaz Zamri yang tak dapat hadir pada malam ini seperti biasalah. Ya, pengajian kita kuliah ganti pada setiap hari Jumaat. Andai kata penceramah pengkuliah tak dapat hadir, jadi seperti biasa bersama-sama kita membaca, bersama-sama kita mengambil manfaat dan juga pengajaran daripada isi kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu taala anhu, Imam Tirmizi yang meninggal pada tahun 279 Hijrah. Yang mana tidak lain tidak bukan tuan-tuan di dalam kitab kita ini, kitab Syama'il ini, tidak lain tidak bukan kita membaca, ya, kita menekuni sirah perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan adalah supaya lebih kita mengenali dan juga mendalami manusia yang membawa agama ini kepada kita, iaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan dengan kita membaca kitab Syama'il ini juga tuan-tuan, mudah-mudahan semakin bertambah sayang, kasih, kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tuan-tuan menyatakan cinta, rindu dan juga kasih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tuan-tuan. Sebagaimana satu riwayat yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bazzar, di dalam satu riwayat sebuah hadis ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat. Ni Nabi tuan-tuan, ibu-ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyakan kepada para sahabat, ayyu imanul a'jab? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada pandangan kalian siapakah iman yang paling menakjubkan iman dia? Nabi bertanya kepada para sahabat, pada pandangan kalian, ya, siapakah iman yang memiliki iman yang paling menakjubkan? Lalu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sudah tentulah al-imanul malaikah. Sudah tentulah iman para malaikat. Sudah tentulah iman yang paling hebat sekali, paling menakjubkan, kata para sahabat, sudah tentulah iman para malaikat.
Lalu kata Nabi SAW, al-malaikatu 'inda rabbihim. Malaikat ni dia sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Falima la yu'minun. Kenapa perlunya mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kata Nabi. Nabi kata, apa yang peliknya malaikat ini kalau mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka ini senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tentulah mereka ini tidak peliklah iman mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya, menjawab lagi persoalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu wahai Rasulullah, sudah tentulah iaitu adalah al-anbiya. Kalau macam tu sudah tentulah para nabi ini adalah iman yang menakjubkan, memiliki iman yang menakjubkan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya yuha ilaihim. Para nabi ini, wahyu ini diturunkan kepada mereka. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falima la yu'minun. Apa yang peliknya kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kerana wahyu diturunkan kepada mereka. Lalu para sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah nahnu. Kalau macam tu wahai Rasulullah, kamilah sahabat kamu yang paling hebat imannya. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana fikum. Sedangkan aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ni bersama dengan kamu. Peliklah kalau kamu tak beriman kepada aku, sedangkan aku ni bersama dengan kamu. Kamu melihat wahyu, kamu melihat mukjizat yang telah diberikan kepada aku. Jadi peliklah kalau kamu tak beriman kepada aku. Jadi iman kamu tu sebenarnya tak pelik, tak ajaib pun, kerana kamu ini bersama dengan aku. Lalu kata Nabi SAW kepada para sahabat, sesungguhnya mereka yang memiliki iman yang sungguh menakjubkan. Kata Nabi SAW, kata Nabi, innahum qaumun yakununa min ba'di. Sesungguhnya mereka adalah yang datang selepas aku. Mereka tidak melihat aku. Mereka tidak pernah bertutur dengan aku, kata Nabi SAW. Tetapi mereka beriman kepada aku. Siapa dah tuan-tuan? Kita lah, mudah-mudahan. Termasuk di dalam hadis Nabi SAW, yang mana kata Nabi SAW, iaitu adalah mereka satu kaum manusia yang hidup, yang datang selepas kewafatan aku, kata Nabi SAW. Mereka tidak melihat aku, mereka tidak melihat wahyu diturunkan kepada aku. Mereka membesar dalam keadaan mereka diajar supaya mencintai aku, sedangkan mereka tidak pernah melihat aku, kata Nabi SAW. Sesungguhnya mereka lah yang memiliki iman yang sungguh menakjubkan. Mereka tak melihat, tapi mereka boleh beriman. Mereka tidak melihat sunnah aku, tapi mereka beramal dengan sunnah aku. Mereka tidak melihat perjuangan aku, tapi mereka sanggup mati memperjuangkan ajaran agama ini. Sesungguhnya mereka itulah memiliki iman yang kata Nabi SAW, aku cukup merindu dan takjub dengan keimanan mereka. Nak menunjukkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyatakan kesayangan, kecintaan dan juga kerinduan baginda Nabi SAW kepada kita. Kerana itulah di dalam kitab Syama'il ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca walaupun kita tak pernah melihat Nabi, walaupun tak pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW, mudah-mudahan dengan kita membaca kitab Syama'il ini bertambah cinta dan juga sayang kita kepada baginda Nabi SAW, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ni tuan-tuan, kita sambung perbicaraan kita. Jadi pada pertemuan yang lepas, Jumaat yang lepas, kita telah membicara sedikit hadis-hadis yang berada pada bab yang keempat, iaitu adalah babun ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu adalah bab yang menceritakan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut. Yang mana kita mengambil sedikit manfaat istifadah daripada pertemuan yang lepas.
Kesimpulan dia apa dia? Bahawa Nabi SAW perintahkan kepada kita supaya jaga rambut. Sebagaimana Nabi SAW memelihara rambut. Sebab itulah kata ulama, kalau kita potong rambut tanpa sebab, hukum dia adalah makruh. Saja-saja nak botak kepala, hukum dia makruh. Melainkan sakit ataupun ada keuzuran ataupun disebabkan nak tarbiyah, nak didik anak kita, ada sebab tak apa. Tapi kalau saja-saja nak potong rambut, Nabi SAW dalam kehidupan Nabi bukan kata Nabi melarang, tapi dalam sejarah kehidupan Nabi SAW hanya 4 kali sahaja Nabi membotakkan kepala. Itu pun disebabkan apa dia? Ibadah, tahallul. Dan sekali sahaja Nabi SAW memendekkan rambut. Sebab itu pada pertemuan yang lepas kita telah melihat bahawa jenis rambut Nabi SAW ni ada 3. Yang pertama wafrah, iaitu rambut Nabi ni sampai ke cuping telinga. Iaitu rambut Nabi ni remoh Nabi ni bila tarik ni dia sampai ke cuping telinga. Rambut Nabi panjang. Maksudnya Nabi jarang-jarang potong rambut. Nabi menyimpan rambut dan mengemaskan rambut. Ini jenis rambut Nabi disebutkan sebagai wafrah. Yang kedua disebutkan sebagai limah. Bukan kak limah. Limah ni apa dia? Iaitu rambut Nabi ni bila tarik ni dia sampai ke pertengahan tengkok ni, leher ni. Panjang rambut Nabi ni. Jenis yang kedua disebutkan sebagai limah. Jenis yang ketiga disebutkan rambut Nabi SAW ni disebutkan sebagai jummah. Jummah ini rambut Nabi bila dia tarik dia sampai ke bahu. Panjang rambut Nabi. Jadi nak menunjukkan dalam sirah kehidupan Nabi SAW, Nabi menyimpan rambut. Sebab tu ulama mengambil hukum bahawa memotong rambut ini tanpa sebab adalah makruh. Hukum dia adalah makruh. Begitu juga bila mana seseorang di dalam mazhab kita, bila mana seseorang dia bernazar, contoh kalau bernazar dapat anak perempuan aku nak cukur rambut. Sebenarnya nazar dia tak terjadi. Kerana rambut adalah satu perkara yang tak disunatkan kepada kita untuk potong. Jadi sebagai contoh, kalau dia bernazar dapat anak perempuan sebagai contoh, takdir Allah kurniakan dia anak perempuan, dan dia tak melaksanakan nazar tersebut, cukur rambut, dia tidak dikira menyalahi perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak berdosa lah. Sebab tu bila mana seseorang, bila mana dia bernazar untuk cukur rambut, sesungguhnya nazar tersebut tidak terlaksana. Kerana mencukur rambut ini dia bukanlah sebahagian daripada perkara yang disunatkan di dalam agama kita. Kerana Nabi SAW memerintahkan kepada kita supaya menjaga dan juga menyimpan rambut. Ini yang kita dah bicara dah sedikit pada pertemuan yang lepas. Jadi pada bab yang keempat yang kita nak tengok sedikit pada malam ini tuan-tuan, tak banyak pun hadisnya, iaitu adalah bab yang menceritakan tentang fi tarajjuli, iaitu adalah bagaimana Rasulullah SAW menyikat rambut baginda Nabi SAW. Jadi pada pertemuan yang lepas, Jumaat yang lepas, kita sempat baca 2 hadis. Kita tak sempat lagi memperhabiskan bab ini. Jadi pada malam ini kita nak cuba habiskan pada bab yang keempat ini. Jadi pada pertemuan yang lepas kita telah membicarakan tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyikat rambut baginda Nabi SAW, dan juga pada pertemuan yang lepas juga di antara sunnah Nabi SAW, Nabi ni kerap meminyakkan rambut baginda Nabi SAW dengan minyak zaitun. Kalau kita hari ni tak ada minyak zaitun, apa-apa sajalah minyak yang kita pakai kat rambut kita tu, apa-apa pun boleh. Pomade ke, apa pun minyak tencur ke, ada lagi ke tencur ni, apa-apa sajalah, maksudnya merapikan rambut. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Itu 2 hadis yang kita dah bicara pada pertemuan yang lepas. Jadi pada malam ni kita nak sambung perbicaraan hadis kita di dalam bagaimana Rasulullah SAW menyikat rambut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza ta'al
Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai tayammuna. Tayammuna ni apa dia? Mendahulukan yang kanan. Ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyucikan diri ketika mana bersuci. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana menyikat rambut, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendahulukan yang kanan. Dan begitu juga ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi inti'alihi, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai kasut, pakai selipar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan. Baik, pada hadis ini tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, yang menceritakan bahawa di antara favourite Nabi, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini suka tayammuna. Tayammuna ni apa dia? Nabi ni dalam beribadah, Nabi suka mendahulukan yang kanan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu kepribadian. Karakter kita sebagai orang Islam, sebagai seorang Muslim, hendaklah dalam urusan kita ni, apa-apa saja urusan yang melibatkan ibadah, mulakan dengan kanan. Ya, mulakan dengan kanan. Sebagaimana kita nak berwuduk, anggota kita dahulukan yang kanan. Ya, kita basuh tangan kanan dulu, kemudian baru kemudian baru yang kiri. Rupanya dia adalah sunnah Nabi SAW mendahulukan yang kanan. Termasuklah kalau tuan-tuan nak pakai jam pun kalau boleh pakai yang kanan. Tuan-tuan, kalau contohlah kita pakai tangan, kalau pakai jam tu setengah orang dia pakai tangan kiri. Bukan kata berdosa. Ya, tak berdosa lah. Ya, tapi kalau tengok bagaimana contoh kepribadian Muslim yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, orang yang hidup dalam beragama, dia akan ikut sunnah Nabi SAW. Bukan suruh buka pakai tangan kanan, tapi nak tunjuk apa dia? Nak tunjukkan sunnah Nabi SAW. Kalau pakai cincin pun, cincin tangan kanan. Ya, sebelah tangan kanan. Ini sunnah Nabi SAW. Kena buka siap lah ke? Ya, maksudnya sunnah Nabi SAW. Bahawa Nabi SAW ni, kata Aisyah, dia suka apa dia? Suka mendahulukan yang kanan berbanding yang kiri. Kerana apa dia? Kerana perbuatan orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani ni, mereka ni banyak menggunakan pada sebelah yang kiri. Ketika mana mereka makan pun, mereka menggunakan makan tangan kiri. Jadi Nabi SAW nak bawa kita orang Islam ni ada karakter kita. Jadi kata Nabi SAW, Nabi ni tayammuna, Nabi mendahulukan yang kanan. Nabi tak makan, minum menggunakan tangan kiri. Nak bersalam pun tangan kanan. Ya, nak bersalam, nak menepuk orang, nak menegur orang, semua nak mengangkat tangan pun tangan yang kanan. Ini memang sunnah Nabi. Sebab itu dia dalam kehidupan kita, Nabi SAW mengajarkan kepada kita banyak mendahulukan yang kanan dalam segala urusan ibadah kita. Ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kan kata Aisyah, wa fi tarajjulihi idza tarajjal. Sehingga Nabi SAW dalam nak menyikat rambut pun, Nabi menyikat belah kanan dulu. Maksudnya pada Nabi SAW, rambut Nabi ni sikat tengah. Kalau kita tengok ketika mana Nabi SAW di Mekah, Nabi SAW mengikat rambut ni ke belakang. Sikat rambut ke belakang. Kerana apa dia? Nak menyelisih daripada perbuatan orang musyrikin, mereka sikat rambut belah tengah. Dan ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi melihat musyrikin Madinah, siapa dia? Ahli kitab. Mereka ni menyikat rambut belah belakang. Jadi Nabi SAW tak nak sama dengan dema, Nabi SAW sikat belah tengah. Dan ketika mana Nabi menyikat tengah ni, Nabi SAW mendahulukan yang kanan dulu, baru sikat yang kiri. Tuan-tuan, kalau kita mampu buat lagu tu, buat lah. Ini sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang kita main sikat je, kita tak kisah pun kiri ke kanan, janji sikat rambut. Rupanya di situ juga Nabi bagi penekanan. Dalam nak sikat rambut pun, Nabi mendahulukan yang kanan.
Sehinggalah Nabi SAW wafat, Nabi rambut Nabi ni sikat tengah. Nabi ni sikat tengah. Bukanlah bermaksud orang sikat tepi, sikat belakang ni lawan sunnah Nabi dah. Kita sebut dah bahawa menyikat rambut ini sebahagian daripada sunnah ghairu masyru'iyah, bahawa sunnah yang menjadi pilihan kepada kita. Kalau kita mampu buat, buat. Kalau kita tak mampu buat, mudah-mudahan kita mendapat pahala cinta kepada Nabi SAW. Kerana rambut kita ni berbeza. Ada yang jenis rambut yang tak boleh, bukan mencari bonding tu boleh sikat. Ada jenis rambut kerinting, sikat-sikat rambut, penyikat rambut patah. Jenis rambut kasar, jadi tak boleh nak sikat rambut. Jadi jenis rambut kita ni tak sama. Ada orang jenis rambut ni tak tumbuh-tumbuh, botak je sebab penyakit, jadi tak ada rambut. Ada jenis orang macam tu. Sebab tu kata ulama, rambut ini termasuk di antara perkara yang ghairu masyru'iyah, yang menjadi pilihan kepada kita untuk kita buat. Siapa yang boleh buat, alhamdulillah dia dapat pahala sunnah dan juga dapat pahala cinta kepada Nabi SAW. Boleh tuan-tuan? Jadi dalam bab ini, sehingga Nabi SAW dalam menyikat rambut pun Nabi sikat belah kanan dulu, kemudian baru kiri. Kemudian kata Aisyah lagi, wa fi inti'alihi idzan ta'al. Dan ketika mana Nabi SAW memakai sandal, slipper, kasut pun Nabi SAW mendahulukan yang kanan. Maksudnya apa dah tuan-tuan? Ni dalam kehidupan kita ni tayammuna. Tu sifat Nabi. Sifat Nabi apa dah tuan-tuan? Tayammuna. Banyak mendahulukan yang kanan berbanding yang kiri. Ada beberapa keadaan memang kita mendahulukan yang kiri, tapi tak banyaklah. Sebagai contoh, kita masuk ke tandas ke kiri, betul? Kita basuh kita punya kemaluan kita tak pakai tangan kanan, kita pakai tangan kiri. Ada beberapa keadaan dahulu kiri, tetapi kebanyakan keadaan kita mendahulukan yang kanan. Baik, kemudian hadis yang seterusnya, an Abdullah ibni Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibba. Daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sering menyikat rambut, melainkan illa ghibba, melainkan sekali-sekala, melainkan kadang-kadang. Hadis ini satu larangan, kata ulama, daripada baginda Nabi SAW daripada kita ni selalu menyisir ataupun menyikat rambut kita. Bagi siapa dia? Bagi kita orang lelaki. Hadis ini ibu tak terpakai kepada orang perempuan. Kerana memang sifat orang perempuan ni dia suka berhias. Rambut mereka ni memang panjang, memang memerlukan kepada selalunya menyikat rambut. Tetapi di dalam hadis ini Nabi SAW melarang kepada kita tuan-tuan untuk kerap menyikat rambut. Kata ulama, kalau macam hari ni kita sikat rambut, besok puasa. Bukanlah puasa, maksudnya apa dah? Besok tak sikat. Kemudian sikat rambut, kemudian tak menyikat rambut, selang-selang. Ini satu larangan daripada baginda Nabi SAW kepada kita orang lelaki. Janganlah kita ni terlalu kerap sangat menyikat rambut. Ada tak orang macam ni tuan-tuan? Ada. Kadang-kadang sikat rambut tu dia letak kat poket belakang. Kadang-kadang kat rumah tu tuan-tuan dia sikat rambut dah. Keluar rumah, masuk dalam kereta, tengok cermin kereta, dia sikat sekali lagi. Sampai ke masjid, ambil wuduk, habis dia berwuduk, dia sikat rambut lagi. Masuk, habis solat, dengar kuliah, tengah-tengah dengar kuliah, dia buat keluar cermin, dia sikat lagi. Ada orang macam ni, tapi sini tak ada lah, bukan sini. Ada orang jenis macam ni tuan-tuan, kadang memang sikat di poket tu, semedang je ada tuan-tuan. Ada orang macam ni tuan-tuan. Rupanya dia adalah sebahagian daripada perbuatan yang dilarang oleh baginda Nabi SAW untuk kerap kita sebagai orang lelaki lah. Ni ibu bukan pada orang perempuan, ni orang lelaki. Untuk kerap kita untuk menyikat rambut. Kerana apa dia? Nabi SAW, apakah illah di situ? Apakah penyebab Nabi SAW melarang kepada kita untuk kerap sikat rambut? Rupanya tuan-tuan,
Nabi SAW melarang kepada kita untuk kerap menyikat rambut kerana dia boleh main satu penyakit tu. Dia boleh mendatangkan satu penyakit di dalam hati kita, iaitu apa dia? Iaitu adalah penyakit ta'ajub. Tahu ta'ajub tuan-tuan? Ta'ajub ni dia syok sendiri. Tahu syok sendiri? Dia perasan handsome. Ada dia datang ni, dia rasa ni ta'ajub tuan-tuan. Ta'ajub ni lah menyebabkan setan kena laknat tu. Iblis kena laknat sebab apa? Dia merasakan diri dia. Dia rasa diri dia bagus lagi daripada orang lain. Sebab tu Nabi SAW larang kita ni selalu sangat menyikat rambut. Tekan pada pertemuan yang lepas, Nabi ni sikat rambut dan dalam masa yang sama Nabi pakai kepiah. Ya, tak kita tengok pada pertemuan yang lepas dalam bab yang sama juga. Ya, sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW jarang-jarang sikat rambut. Sebab apa dia? Jarang Nabi ni mendedahkan rambut. Sebab tu Nabi jarang sikat rambut. Kadang-kala saja Nabi menyikat rambut. Tapi bagi mereka yang kerap kali menyikat rambut, ini satu warning lah daripada Nabi. Ya, supaya apa dia? Supaya mudah-mudahan bila mana kita sekali-sekala riba ini, sekali-sekala menyikat rambut, mudah-mudahan jauhlah kita daripada penyakit ta'ajub tersebut. Penyakit perasan diri itu baguslah daripada orang lain. Atau penyakit itu tuan. Penyakit. Makhluk yang pertama yang terkena penyakit ni iblis lah. Makhluk yang pertama yang terkena penyakit ni iblis. Akhirnya membawa kepada langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam hadis ini Nabi minta perhatian, berhati-hati. Janganlah kita ni terlalu kerap sangat menyikat rambut, takut-takut datangnya penyakit yang boleh merosakkan kita, iaitu adalah penyakit ta'ajub. Baik tuan-tuan, selesai kita pada bab yang keempat, iaitu adalah bab yang membicarakan tentang tarajjuli, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya tuan-tuan kita tengok sedikit lagi pada bab yang kelima. Bab yang kelima iaitu adalah babun ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu adalah bab yang menceritakan tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok pula uban Nabi. Uban. Dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah ibu-ibu Nabi ni ada uban. Dan Nabi pernah cabut? Nabi tak pernah cabut. Sebab tu kata ulama bahawa sesiapa yang mencabut uban ni hukum dia adalah makruh. Makruh. Kita kat rumah ni yang paling syok betul tuan. Taklah kepala kita kat bini kita terus cabut. Rupanya hukum dia makruh. Jangan cabut uban ibu-ibu. Sama juga taklah kepala kita kat suami kita cabut uban. Hukum dia adalah makruh. Kerana apa dia? Banyak hadis Nabi SAW menceritakan berkaitan dengan kelebihan uban. Maksudnya jangan cabut. Nabi larang kepada kita ni untuk cabut uban. Jangan. Ni nanti kita tengok dalam bab yang kelima ni pun Nabi tak cabut uban. Nabi pelihara uban yang berada di atas kepala baginda Nabi SAW. Kerana uban ni tuan-tuan, dia adalah sebahagian salah satu daripada fitrah kejadian kita. Kalau kita tengok di dalam hadis Nabi SAW, kenapa Nabi SAW, ayah ibu, melarang kepada kita ni untuk cabut uban? Yang pertama, sebab apa Nabi larang? Kerana uban ini dia akan menjadi cahaya di atas kepala kita di hari akhirat kelak. Dia akan jadi cahaya. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencabut uban. Tidak ada pun seorang Muslim yang mana tumbuh uban di atas kepalanya di dalam Islam, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya buatnya di hari kiamat. Tuan-tuan, rupanya uban ini Nabi SAW larang sebab apa dia? Kerana yang pertama dia akan menjadi apa dia? Dia akan menjadi mentol lah. Jadi cahaya. Nanti kita berjalan di hari akhirat kelak di atas padang tuan-tuan, atas padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala berkelip-kelip bercahaya-cahaya kepala kita. Sebab apa dia? Sebab menyimpan uban. Banyak lagi tuan-tuan kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, banyak lagi lah amalan yang menyebabkan kita ni jadi mentol. Jadi bercahaya di hari akhirat kelak. Banyak tuan-tuan. Di antaranya apa dia? Berjalan ke masjid. Kita main masjid ni dengan jalan kaki. Ni pun dalam hadis kata Nabi akan menjadikan amalan ini menyebabkan kita bercahaya di hari akhirat kelak. Begitu juga di antara amalan yang lain iaitu adalah dengan wuduk dengan sempurna.
Wuduk syarat daripada sempurna. Bukan wuduk tasyenggo. Tepuk-tepuk macam tu tak kira. Ni wuduk dengan sempurna, kata Nabi SAW, anggota ni akan bercahaya. Termasuk uban, kata Nabi SAW, ni sebab Nabi larang ni, kita buang ataupun potong uban. Kerana dia akan menjadi cahaya di hari akhirat kelak. Pertama. Kemudian yang keduanya, kata Nabi SAW, sebab apa Nabi melarang kepada kita cabut ataupun buang uban di atas kepala kita? Kerana kata Nabi SAW, inna min ijlalillahil ikram lisyaibatil muslim. Kata Nabi SAW, di antara penghormatan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu adalah zi syaibatil muslim, iaitu adalah mereka yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan uban di atas kepala dia. Penghormatan. Rupanya orang yang ada uban di atas kepala ini merupakan satu penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW perintahkan kepada kita supaya hormat orang tua. Hormat orang tua, bercakap dengan orang tua kena lemah lembut. Kena hormat orang tua, panggil panggilan yang tidak menyakitkan hati dia. Sebab apa dia? Ini penghormatan agama kepada orang tua. Macam mana nak kenal orang tua? Uban atas kepala dia. Allah perintah buat baik kepada orang tua sebab apa dia? Kerana uban. Rupanya uban ini adalah salah satu daripada penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua yang memiliki uban di atas kepala. Itu dua, sebab yang kedua. Sebab yang ketiga apa dia? Sebab yang ketiga, Nabi SAW, tuan-tuan, melarang kita membuang uban di atas kepala. Sebab yang ketiga, kerana uban ini dia adalah lambang kewibawaan. Dia lambang kewibawaan. Di dalam hadis, Nabi SAW menceritakan tentang ketika mana Nabi Ibrahim AS. Kan dalam sejarah kehidupan kita, manusia yang pertama sekali yang tumbuh uban di atas kepala siapa dia? Nabi Ibrahim AS. Jadi ketika mana Nabi Ibrahim AS ni tumbuh uban di atas kepala dia, lalu Nabi Ibrahim AS mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ma hadha, wahai Tuhanku, ni apa benda putih atas kepala ni? Apa memutih di atas kepala ni? Kata Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada apa dia? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hadza waqaruka, wahai Ibrahim, itulah tanda kewibawaan kamu. Kewibawaan ni apa dia? Bahasa mudah kita ni, dia orang yang ada uban ni dia ada aura dia yang tersendiri, betul. Dia ada aura yang tersendiri. Dan kebiasaan orang yang ada uban ni, kebiasaannya kita memandang dia ni ada pengalaman yang banyak. Betul tuan-tuan? Pengalaman yang banyak. Ataupun kita tanya ibu-ibu orang perempuan, kalau orang perempuan ni lah, kita yang tua-tua ni pun, kalau kita berkenan kepada laki pun mestilah laki yang jenis ada uban sikit, betul? Tengok orang perempuan. Susah nak cari yang lelaki yang BBNU ni. Jenis yang cip gaduh panjang ni. Tapi lelaki apa? Rupanya tanda uban di atas kepala ni adalah tanda banyak pengalaman. Tanda apa dia? Banyak ilmu pengetahuan, orang yang pengalaman hidup lama di atas muka bumi ni. Sebab itu kata Nabi SAW, uban dia tanda seseorang itu adalah orang yang berwibawa, dia ada aura dia yang tersendiri. Sebab itu Nabi SAW melarang kepada kita, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, untuk kita membuang uban di atas kepala. Sebagaimana kita nak tengok di dalam hadis Nabi SAW, bagaimana bentuk uban Nabi SAW di atas kepala, tuan-tuan, insya-Allah pada pertemuan akan datang. Boleh tuan-tuan, pada pertemuan akan datang kita akan masuk hadis yang berbicarakan tentang uban Nabi SAW. Cukup setakat tu pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan rezeki kefahaman beragama kepada kita, dan juga mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk beramal dengan sunnah Nabi SAW. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 23 Februari